Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan bincangkan mengenai tajuk persamaan kimia bahagian 1. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. Standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada akhir video ini adalah yang pertama, pelajar boleh menulis persamaan kimia yang seimbang, dan yang kedua, pelajar boleh mentafsir persamaan kimia secara kualitatif dan juga kuantitatif. Okey, jom kita tengok apa itu persamaan kimia. So, terdapat dua jenis persamaan kimia, iaitu persamaan perkataan dan juga persamaan menggunakan simbol. Sebenarnya ada dua lagi jenis persamaan kimia yang akan kamu jumpa pada kandungan yang akan datang lah. Tapi untuk yang awal ni, kamu hanya perlu tahu dua ini sahaja dahulu. Okey, so persamaan kimia ini merupakan suatu persamaan yang mewakili tindak balas kimia. Okay, sebagai contohnya, semasa kamu tingkatan 3, kamu dah belajar menulis persamaan kimia dalam bentuk perkataan, iaitu tindak balas antara logam dengan oksigen. Okay, contohnya, cikgu bagi contohnya tindak balas antara magnesium dengan oksigen. So, kalau dalam persamaan perkataan, kita tulislah magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okey, ini merupakan persamaan perkataan. Manakala persamaan yang menggunakan simbol ataupun persamaan kimia ini, kita akan tulis dia sebagai Mg bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okey, cikgu tuliskan nombor-nombor di depan ni adalah untuk kita seimbangkan persamaan kimia ini. Nanti kita akan belajar selepas ini bagaimana caranya untuk kita menyeimbangkan persamaan kimia. Seterusnya kita tengok aspek kualitatif dalam persamaan kimia. Sebagai contohnya, persamaan ini iaitu persamaan tindak balas antara gas hidrogen dan oksigen dalam penghasilan air. So, dia tulis kat sini 2H2 dalam kurungan G tambah O2 dalam kurungan G anak panah 2H2O dalam kurungan Ce. Okey. So, di sini kita tengok apa yang diwakili oleh simbol-simbol yang ada dalam persamaan ini. Yang pertama, simbol tambah. Tujuan simbol ini adalah untuk menghasilkan dua bahan dan juga hasil. Okey. Seterusnya, simbol anak panah. Maksudnya adalah menghasilkan. Seterusnya adalah tindak balas berbalik. Untuk tindak balas berbalik, anak panah dia begini ya. Okey, tindak balas berbalik. Maksudnya benda tu terhasil tapi kadang-kadang dia patah balik kepada bentuk dia yang asal. Okey. Seterusnya dalam kurungan P, maksudnya bahan atau hasil tersebut adalah dalam keadaan pepejal. Kalau Ce, maksudnya dalam keadaan cecair. Kalau G, maksudnya dalam keadaan gas. Kalau AK, maksudnya dalam keadaan aqueous. Aqueous ni adalah larutan lah. Seterusnya, kalau anak panah ke atas memasuk gas terbebas. Anak panah ke bawah maksudnya ada bahan termendap. Dan akhir sekali adalah simbol segitiga yang bermaksud tindak balas tersebut memerlukan pemanasan. Okay, kalau daripada persamaan kimia ini, kita boleh dapat simpulkan secara kalau kita analisis persamaan ini. Maksudnya adalah bahan dalam tindak balas ini adalah gas hidrogen dan juga gas oksigen. Seterusnya hasil tindak balas ini adalah air dalam keadaan cecair. Seterusnya kita tengok aspek kuantitatif persamaan kimia pula. So, daripada segi kuantitatif, dari persamaan kimia ini kita boleh tafsirkan bahawa kita dapat tahu kuantiti bahan dan juga hasil yang terlibat. Okey, kalau kamu tengok dalam persamaan ni kita ada nombor 2 di depan gas hidrogen, tak ada nombor dekat depan gas oksigen, tak ada nombor 2 di depan air. So, sebenarnya kita boleh tafsirkan bahawa 2 mol hidrogen bertindak balas dengan 1 mol oksigen
menghasilkan 2 mol air. Okey, seterusnya kita tengok macam mana untuk menulis persamaan kimia. So, kita tengok contoh yang pertama adalah tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik menghasilkan larutan aqueous magnesium klorida dan juga gas hidrogen. Okey. So, langkah pertama adalah kita kenal pasti dahulu bahan dan juga hasil dalam tindak balas ini. So, kita ada magnesium di sini. Asid hidroklorik, magnesium klorida dan gas hidrogen. Okey, so magnesium ini merupakan bahan, asid hidroklorik bahan, magnesium klorida adalah hasil, gas hidrogen adalah hasil. So menulis kesamaan kimia mudah saja. Mula-mula adalah bahan campur bahan, dapatlah hasil campur hasil. Okey. So dalam tindak balas ini bahan kita adalah magnesium. So kita tuliskan dia magnesium tambah dengan asid hidroklorik HCl. Kalau asid dia start dengan H kecuali asid contoh macam asid etanoik lah. Kalau asid etanoik dia tak start dengan H, dia CH3COH tapi tak apalah. Itu nanti kamu akan belajar di hujung tingkatan 4 ni nanti, okey. So HCl. So dia menghasilkan hasil dia adalah MgCl dan juga hidrogen. Okey, selalunya kalau gas memang dia akan wujud dalam bentuk dua atom, ya. H2 oksigen, O2, apa lagi? Nitrogen N2. Macam tu lah, kebanyakannya dua lah. Okey. Okey, so ini merupakan persamaan kimia. Tapi persamaan kimia ini belum lagi sempurna. Sebab langkah seterusnya adalah kita perlu imbangkan persamaan kita. Apa maksud imbangkan? Maksudnya bilangan atom di sebelah kiri mesti sama dengan bilangan atom di sebelah kanan. Jadi sebab itu kita perlu seimbangkan. Okey, cara kita seimbangkan pada mula-mulanya adalah kita perlu senaraikan dulu apa atom-atom yang ada. So atom kita yang ada adalah magnesium H dan juga Cl. Okey. Okey, so kita tengok dulu sebelah kiri. Okey, kat sebelah kiri magnesium ada 1. Jadi kita tulis 1. Hidrogen ada 1. Kita pun tulis 1. Klorin ada 1. Kita pun tulis 1. Selepas itu kita tulis pula yang sebelah kanan. Okey, sebelah kanan magnesium ada 1. Kita tulis 1. Lepas tu kita tengok klorin ada 2. So kita tulislah klorin ada 2. Manakala hidrogen pula ada 2 juga. So kita tulis 2. Okay. So bila kita tengok sebelah kiri dengan kanan, kita boleh katakan bahawa dia tidak seimbang. Sebab hidrogen kat sini ada 1. Kat sini ada 2. Kat sini ada 1. Kat sini ada 2. Jadi kita kena jadikan kedua-duanya samalah, iaitu 2. So bila kita tengok dalam persamaan ini, yang perlu kita tambah adalah hidrogen dengan klorin. So kita tambahkan perkali stoikiometri di hadapan bahan tersebut. So HCl kita letak 2. So sekarang kalau kita senaraikan semula, hidrogen ada 2, Cl pun sudah ada 2. So bila kita buat macam ni, baru kita nampak bahawa kiri dan kanan mempunyai atom yang sama banyak. So kita katakan bahawa persamaan ini sudah seimbang. So persamaan seimbang untuk perkataan untuk tindak balas ini adalah Mg tambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 dan juga H2. Okey. So langkah terakhir adalah optional lah, yang ni tak wajib, iaitu kita tambahkan keadaan setiap bahan.
Okay, so ini optional, tak wajib Kalau nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, selalunya tak perlu tulis kecuali kalau dia minta. Okay. Okay, so magnesium ini adalah dalam keadaan pepejal, so kita tulis P. HCl ni adalah dalam keadaan cecair, so kita tulis Ce. Magnesium magnesium klorida adalah dalam keadaan cecair, aqueous, larutan aqueous kan dia beritahu, so tulis AK. Hidrogen adalah dalam keadaan gas, so gas G. Okay, so selesailah sudah persamaan kimia kita yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok contoh kedua iaitu tindak balas peneutralan antara asid hidroklorid dan juga kalium hidroksida menghasilkan garam dan juga air. So macam biasa kita highlightkan bahan dan hasil yang terlibat. Yang pertama adalah asid hidroklorid bahan, kalium hidroksida adalah bahan, garam adalah hasil dan air adalah hasil. So kita tuliskan dulu samaan ni. So asid hidroklorid HCl kita tambahkan dengan kalium hidroksida KOH. Dia akan menghasilkan garam dan juga air. So untuk garam ni dia tak bagi tahu kan nama garam. So dalam persamaan kimia ni konsep dia mudah je. Apa yang ada sebelah kiri mesti ada sebelah kanan. Okey. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah yang kahwin yang bujang kita kahwinkan. Yang kahwin kita ceraikan, kita kahwinkan baru. Okey? Apa tu bujang kahwin? Okey, dalam kes ni cikgu tunjuk Yang ini HCl ni kita katakan kahwin lah sebab H kahwin dengan Cl. Yang ni K kahwin dengan OH. Okey? So, pasangan ini adalah pasangan yang dah berkahwin. Jadi, kalau kahwin, kita ceraikan dulu. Kita ceraikan dia. Okey? So, positif. Kamu dah belajar kan? Positif tulis dekat depan kan? Untuk formula kimia kan? Positif, negatif, negatif. So, kalau kamu perasan, dekat sebelah sini, dah ada pasangan kahwin yang baru, iaitu H dengan O. So, ini sudah berkahwin dengan ini. Maka yang tinggal belum berkahwin adalah Cl dan juga K. Okay. So, maka kita kahwinkan Cl dengan K dengan menulis K di hadapan. Tu dapatlah garam dia KCl. Okay. So, macam biasa kita imbangkan persamaan ini. Kita tuliskan dulu atom-atom yang ada. Okay, kita ada H, Cl dengan K. Dan juga O. Ada 4. Okay. So, kita tengok dulu sebelah kiri. So, sebelah kiri H ada 2. Ada 2 1, 2. So, H ada 2. Cl ada 1. K ada 1. O juga ada 1. Kita tengok pula sebelah kanan. H ada 2. Cl ada 1. K ada 1. O juga ada 1. So, persamaan ini sudah seimbang. So, cikgu tuliskan semula persamaan ni dalam cantik sikit lah kan. HCl campur dengan KOH. Dapatlah KCl garam dan juga H2O air. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir iaitu tindak balas penghasilan garam plumbum sulfat daripada plumbum nitrat dan natrium sulfat. So, seperti biasa kita kenal pasti dulu. So, plumbum sulfat ni adalah hasil. Bukan bahan sebab dia kata penghasilan. So, hasil daripada plumbum nitrat. Ini adalah bahan. Natrium sulfat adalah bahan. Okey. So, macam biasa kita tulis dulu persamaannya. Bahan dia adalah plumbum nitrat
Kamu ingat kan ni? Baru buat semalam kan? So, PB, O positif, NO3 negatif, kita crosskan. Itu yang dapat PB, NO3 dalam kurungan 2. Okey, tambah natrium sulfat. Okey, dia tulis jauh sikit Jangan tulis rapat sangat dengan tanda tambah tu sebab susah nanti kalau kita nak tambah perkali stoikiometri. So, natrium sulfat. Ingat Ni sebab Na positif, SO4 2 negatif. So, bila kita cross dapatlah NaSO4. Na2SO4, sorry. So, menghasilkan plumbum sulfat. Okey, kalau kita tengok persamaan ni macam belum sempurna. Betul tak? Sebab ada bahan yang di sebelah kiri yang tak ada dekat sebelah kanan. So, macam biasa tadi kita pakai konsep yang kahwin kita ceraikan. Kita kahwinkan baru. So, positif, positif, negatif. So, yang positif kita kahwinkan dengan negatif. So, yang dah ada positif kahwin dengan negatif adalah plumbum dengan sulfat. So, yang belum ada adalah nitrat dengan natrium. So, kita tuliskan hasil lagi satu adalah natrium nitrat. Okay. Seterusnya kita tengok atom yang wujud. Okay. So, kita senaraikan atomnya. So, yang ada mula-mula sekali plumbum. Kita ada NO3. Okey, kalau macam ni tak payah pisahkan Tak payah pisahkan N dengan O. Macam mana kita nak tahu bila kita nak pisah, bila kita tak payah pisah. Okey, so macam ni kita tak payah pisah sebab sebelah kiri dengan sebelah kanan tak ada perubahan bentuk. Sebelah kiri nitrat, sebelah kanan pun masih nitrat. Jadi tak perlu kita tulis N dengan O. Just kita tulis nitrat saja, NO3. Okey. Okey, seterusnya kita ada Na. Kemudian kita ada SO4. Okey, so kat plumbum sebelah kiri ada 1. Nitrat ada 2. Natrium ada 2. Sulfat ada 1. Okey. Sulfat ni ada 1 bukan 4. 4 tu oksigen. Oksigen saja. Tapi kalau sulfat S dengan O ada 1 sahaja. Okey, so kita tengok pula sebelah kanan. Plumbum ada 1. Nitrat ada 1. Na ada 1. Sulfat ada 1. So, belum seimbang lagi. Kita bagi dia sama-sama nitrat dengan natrium ada 2. So, kita tambahkan 2 dekat depan ni. So, jadilah 2, 2. Maka, sudah seimbanglah persamaan ni. Cikgu tulis semula lah supaya lebih cantik. PB NO3 dalam kurungan 2 tambah dengan Na2SO4 menghasilkan PB SO4 tambah 2 NaNO3. So, kalau secara kuantitatifnya kita boleh katakan bahawa 1 mol plumbum nitrat bertindak balas dengan 1 mol natrium sulfat menghasilkan 1 mol plumbum sulfat dan 2 mol natrium nitrat. Okey, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Semoga apa yang cikgu ajar pada hari ini bermanfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe untuk channel cikgu Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.